Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang dinyatakan di paparan skrin, iaitu projek pelarian aman Palestin. Jadi saya serta kawan kumpulan saya akan membincangkan dan menerangkan tentang projek pelarian aman Palestin. Aman Palestin merupakan badan pertubuhan bukan kerajaan yang ditubuhkan untuk memberi bantuan kecemasan, bantuan kemanusiaan serta bantuan kebajikan kepada rakyat Lebanon, Syria dan Palestin. Kumpulan Aman Palestin ini memberikan bantuan kepada rakyat-rakyat yang ditimpa musibah itu menggunakan duit pembiayaan yang dibiayai oleh orang-orang ramai. Kumpulan Aman Palestin ini telah beroperasi pada akhir tahun 2004 sebagai inisiatif mereka untuk membantu dan menyalurkan sumbangan serta menjaga kebajikan dan hak kemanusiaan untuk rakyat Palestin. Pendaftaran Aman Palestin telah diluluskan secara rasmi pada 3 Januari 2006 di bawah Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Pertubuhan Aman Palestin ini merupakan syarikat yang tidak berorientasikan keuntungan bagi membantu rakyat Lebanon, Syria dan Palestin secara kolektif, berterusan dan terancang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adam Hakim bin Ahmad Yunus dan saya akan menceritakan tentang penyataan masalah. Penyataan masalah ini bermaksud kita menyatakan masalah yang terjadi sehingga projek itu dilakukan. Penyataan masalah pada projek pelarian kemanusiaan yang dibuatkan oleh Aman Palestin. Sebelum kita mulakan dengan menyatakan masalah, kita mesti tahu dahulu kenapa projek ini dilakukan. Apa masalahnya? Kalau projek ini dilakukan untuk membantu golongan pelarian, terutamanya pelarian yang daripada Palestin. Kita boleh membantu mereka dengan memberi makanan, minuman dan juga tempat tinggal. Penyataan masalah yang pertama, kita ingin menyatakan masalah yang terjadi pada golongan pelarian. Golongan pelarian ini terjadi kerana mereka tiada hak kemanusiaan. Mereka sentiasa diancam oleh peperangan dan sehingga mereka tiada kemudahan daripada segi perubatan dan juga tempat tinggal. Penyataan masalah kedua, iaitu identification problem yang kedua, kita boleh dapati bahawa projek ini dilakukan untuk mewujudkan sifat kemanusiaan di dalam diri kita. Dengan mewujudkan sifat kemanusiaan di dalam diri kita, kita akan membuat pelarian yang telah diancam datang ke negara kita dan kita akan memberi layanan yang istimewa sehingga membuatkan pandangan negara lain pada negara kita yang negara kita ni amat prihatin. Projek ini juga dilakukan untuk mengajar kita sifat kepentingan menghargai di dalam diri kita, kerana sifat hargai di dalam diri itu amat susah untuk kita dapati pada zaman sekarang. Sekian itu saja pada saya untuk menyertai penyataan masalah. Saya akan beri kepada orang seterusnya. Saya, Nurul Ain binti Indra Maurodinata, akan membentangkan pula tentang faktor permasalahan. Pembentukan Negara Haram Israel pada 15 Mei 1948 di Palestin mengundang malapetaka besar yang mana dunia telah menyaksikan kekejaman rejim Zionis melalui banyak siri peperangan yang tidak pernah berhenti sehingga ke hari ini. Sehinggalah ke satu peringkat di mana Israel bertindak melampau apabila mereka menghalau penduduk asal Palestin setelah mendapat pengiktirafan sebagai negara oleh Amerika Syarikat dan Kesatuan Soviet. Melalui tindakan ini, mereka merasakan mereka telah mendapat sokongan yang kuat. Justru
Tertubuhnya Organisasi Aman Palestin Malaysia sebagai inisiatif keamanan Palestin dengan 3 landasan iaitu kemanusiaan, persaudaraan dan kesucian Baitul Maqdis dengan matlamat utama untuk membebaskan Al-Aqsa. Untuk memastikan objektif penubuhan aman Palestin tercapai, banyak aktiviti telah diadakan. Antaranya, mereka menyediakan bantuan sara hidup yatim Palestin. Projek ini menyediakan bantuan sara hidup untuk anak-anak yatim Palestin yang berada dalam kemiskinan dan kemelaratan. Disebabkan ada sebahagian mereka yang menjadi pelarian di negara Arab luar, pengurusan projek ini dilaksanakan di negara Lubnan, Syria dan Jordan. Selain itu, mereka juga menyediakan bantuan pelajaran kepada pelajar-pelajar Palestin yang berada di kem-kem pelarian. Seperti yang kita tahu, sekolah juga antara kemudahan infrastruktur yang telah dimusnahkan. Tidak lupa juga, bantuan perubatan turut disediakan. Bekalan ubat di Palestin selalu tidak mencukupi ekoran sekatan apartheid Israel dan juga bilangan mangsa yang tercedera semakin bertambah. Disebabkan kemusnahan bangunan hospital, Aman Palestin turut mengadakan projek ambulans bagi klinik Hamzah. Segala aktiviti yang telah dilaksanakan ini mendapat kerjasama dari pelbagai pihak seperti institusi kerajaan, institusi swasta, syarikat korporat, badan-badan kebajikan dan badan-badan bukan kebajikan di dalam dan juga luar negara. Segala kerjasama ini amatlah dihargai dalam membantu menjayakan cita-cita murni ini. Okay, baiklah. Saya Nur Amira Afrina binti Berdisam akan membentangkan tentang kesan permasalahan. Okay, kesan yang pertama ialah status kesihatan. Peperangan antara Israel dan Palestin akan menyebabkan status kesihatan di negara Palestin merosot. Hal ini kerana peperangan akan mengakibatkan infrastruktur penting seperti hospital dan klinik kesihatan di negara Palestin musnah. Selain itu, akses penduduk Palestin terhadap perkhidmatan kesihatan yang berkualiti juga akan terhalang akibat konflik tersebut. Bukan itu sahaja, wabak penyakit juga akan menjadi ancaman yang lebih besar di negara Palestin akibat kekurangan sumber daya dan keperluan kesihatan yang diperlukan untuk mengawal dan merawat penyakit. Oleh itu, kualiti hidup masyarakat Palestin akan merosot kerana mereka tidak dapat rawatan yang diperlukan dan menyebabkan penyakit menjadi lebih teruk yang boleh membawa maut. Selain itu, kekurangan peralatan perubatan dan ubat-ubatan yang berkualiti juga akan mempengaruhi keupayaan para profesional kesihatan di Palestin untuk memberikan rawatan yang efektif kepada penduduk. Okay, seterusnya, kerosakan infrastruktur. Kerosakan infrastruktur juga menjadi kesan kepada konflik Israel dan Palestin. Hal ini berlaku apabila Israel ingin merampas tanah di negara Palestin, menyebabkan Israel mengugut untuk menuntuhkan infrastruktur di negara mereka, sama ada harta benda awam maupun harta benda persendirian. Banyak harta benda seperti bangunan, jalan raya dan sebagainya dimusnahkan sebagai bentuk penindasan. Selain itu, ia bukan sahaja merugikan kerajaan, malah penduduk yang tidak berdosa. Harta benda persendirian seperti tempat tinggal, ternakan dan tanaman juga lenyap begitu sahaja kerana dimusnahkan oleh letupan bom, menyebabkan penduduk Palestin terpaksa melarikan diri dalam usaha untuk mengelakkan diri daripada menjadi mangsa. Selain itu, kemiskinan dan keterjaminan bekalan makanan. Apabila peperangan berlaku, satu masalah yang paling serius adalah keterjaminan bekalan makanan. Peperangan menyebabkan kebeluran di negara Palestin. Kawasan pertanian seperti ladang, kebun buah-buahan tidak dapat diusahakan kerana mengalami kemusnahan yang teruk. Kilang-kilang yang memproses makanan juga terpaksa memberhentikan operasi firma menyebabkan penduduk setempat tidak dapat membeli barang-barang keperluan harian mereka. Kerajaan tempatan
tidak dapat memastikan sumber makanan mereka mencukupi kerana mereka sibuk untuk melindungi ancaman pencerobohan. Oleh itu, penduduk terpaksa bergantung kepada bantuan negara lain dan taraf kehidupan mereka menjadi rendah akibat kemiskinan yang melanda. Penyelesaian masalah yang diketengahkan berkaitan terhadap penindasan rakyat Palestin antaranya ialah two-state solution ialah satu penyelesaian dengan mengiktiraf negara Palestin dan negara Israel serta membuat persepadanan semula yang adil bagi kedua buah negara tersebut. Keadilan hak kemanusiaan rakyat Palestin di mana perlu wujudnya satu kesedaran bahawa rakyat Palestin juga berhak dilindungi mengikut undang-undang antarabangsa seperti mendapatkan keselamatan dan kebebasan hidup am seperti mendapatkan pendidikan. Antara penyelesaian yang dibawa oleh Aman Palestin adalah penyebaran media. Aman Palestin cuba untuk menyebarkan senario sebenar penindasan hak asasi manusia terhadap rakyat Palestin untuk menerapkan keinsafan dan kesedaran kepada bukan sahaja umat Islam di Malaysia tetapi kepada seluruh manusia di dunia ini. Di dalam keadaan tersebut di mana rakyat Palestin sendiri adalah pelarian di tanah mereka sendiri, Aman Palestin mewujudkan program-program kebajikan dan kemanusiaan seperti pembinaan rumah anak-anak yatim untuk rakyat Palestin, bantuan pelajaran rakyat Palestin dan serta projek Korban dan Aidil Adha. Senario yang mengerikan dan menyayat hati yang berlaku di Gaza di mana rakyat Palestin diusir, diserang dan di mana sektor kesihatan mereka mula lumpuh. Di sini Aman Palestin hadir dan mewujudkan bantuan perubatan kepada rakyat Palestin yang tercedera. Selain itu, Aman Palestin juga membuat projek ambulan bagi klinik Hamzah. Dengan ini untuk memudahkan bangsa mendapat rawatan kecemasan. Saya, Nur Ikramina binti Mak Jafri akan membincangkan impak pelaksanaan projek pelarian oleh Aman Palestin. Antara impak daripada pelaksanaan projek ini adalah kelangsungan hidup rakyat di sana dapat diteruskan walaupun kehidupan mereka dalam keadaan yang serba kekurangan. Tujuan projek ini juga sedikit dapat mempromosikan prinsip hak asasi manusia dan demokrasi kepada dunia supaya Palestin mendapat sokongan yang padu daripada seluruh negara. Aman Palestin turut memberi perkhidmatan pembangunan kepada Palestin dan mencuba sebaik mungkin untuk memenuhi tuntutan keperluan hidup masyarakat Palestin. Impak yang lain pula ialah dapat melestarikan kehidupan masyarakat Palestin. Sebagai menggulung segala yang telah diperkatakan di atas, kesedaran tentang isu kemanusiaan adalah sangat penting untuk memupuk empati dan tindakan positif terhadap masalah global seperti kemiskinan, konflik dan ketidakserataan. Pada pasca modernisasi kini, masyarakat semakin alpa tentang nilai-nilai kemanusiaan dan lalai dalam menunaikan tanggungjawab dalam menghargai nyawa dan keamanan negara. Oleh itu, konsep keperimanusiaan adalah penting untuk memupuk nilai-nilai yang murni untuk belas kasihan sesama manusia, haiwan maupun alam sekitar. Sebagai pengakhiran, Aman Palestin tetap berdiri dalam memikul amanah sebagai sebuah badan yang berintegriti menjalankan amanah dalam memperjuangkan pembebasan Palestin dan Masjid Al-Aqsa serta menjadi badan yang mementingkan kebajikan dan kemanusiaan rakyat di Palestin, Lebanon dan Syria. Sampai ini sahaja pembahasan kami berkaitan isu ini. Sekian, terima kasih.